Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi. khabar Ustaz? Baik, baik Tuan Haji. Boleh Ustaz ceritakan sedikit latar belakang Ustaz? Bagaimana boleh terlibat dengan kuliah di masjid dan surau? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yang pertama, saya latar belakang saya, nama saya dululah. Nama saya Muhammad Faris bin Sinawi. Latar pendidikan saya bersekolah di Pondok Moden Nurul Iman di Bukit Ceragah Meru sampai tingkatan 1. Selepas itu saya melanjutkan pengajian di Pondok Indonesia selama 7 tahun. Dan selepas itu saya sambung di sini dalam diploma pendidikan lah, baru habis. Sampai setakat situ sajalah kata pendidikan saya. Yang menjadi latar belakang saya berkuliah di masjid ini, yang pertamanya sebagai menyambung lisan ataupun dakwah daripada guru-guru kami dan tentunya daripada Nabi SAW agar menyampaikan ilmu itu kepada umat. Dan tentunya Tuan Haji adalah untuk menambahkan, memantapkan lagi ilmu yang kita pernah belajar dulu di pondok. Itu yang paling utamalah. Kalau kita tak memasuki atau terjun dalam dunia dakwah ini, maka kita akan pergi ke tempat lain dan kita akan lari dari bidang yang kita pernah pelajari dulu. Itu sajalah Tuan Haji. Pengalaman sebagai Ustaz, cabaran dan halangan menyampaikan ceramah, kuliah. Cabarannya itu adalah jarak tempuh, itulah perjalanan itu yang paling inilah yang cukup orang kata menguras tenaga dan fikiran. Di samping itu kena study dulu Tuan Haji. Itulah bagi saya lah. Yang paling jauh Ustaz pernah memberi ceramah di mana? Paling jauh saya berceramah di Sepang lah. Paling jauh lah, saya rasa jauh lah tu. Ustaz dah minat ke dalam politik ke dalam bidang-bidang NGO yang lain? Untuk politik tu saya hanya nak kata minat tak juga, nak kata tak minat pun tak juga. Mana kata kata tengah-tengah lah. Mana kata kita perlu tahu jugalah kata politik ni sendiri. Mana Ustaz mengikuti perkembangan politik hari ini? Betul, saya mengikuti jugalah. Apa komen Ustaz masyarakat Malaysia, Muslim Community Malaysia dengan Indonesia tempat Ustaz belajar? Kalau melihat kepada aspek pembelajaran yang saya lihatlah di sini, saya kata lebih unggul di Indonesia cara mereka memahami kitab-kitab turas berbanding kita di sini. Oleh kerana itu Tuan Haji, kalau kita melihat di Indonesia ni, pondok pesantren ini merupakan tonggak utama di negara Indonesia untuk kekal kukuh mengikuti manhaj Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apa positif negatif NGO yang memberi sumbangan kepada Syria, Cambodia, komuniti Muslim di Sabah Sarawak masih jauh ketinggalan? Yang itu Tuan Haji, nak kata komen negatif tak elok juga Tuan Haji. Mungkin pandangan mereka ada NGO yang lain kot yang boleh memberi saluran kepada di Sabah dan Sarawak, mungkin begitu, sehingga NGO yang lain itu lebih fokus kepada negara-negara luar. Mungkin begitulah kot, saya tak tahu nak komen kata negatifnya. Apa yang pasti adalah suatu yang baik. Baru 2 hari lepas, 3 hari lepas ada penceramah datang sini, dia kata hanya 1% saja umat Islam yang datang ke masjid. Apa komen Ustaz? Dan bagaimana nak tarik golongan muda ni, terutama macam Mak Rempit? Yang pertamanya tentunya lah Tuan Haji adalah melalui kesedaran daripada ibu bapa sendiri untuk mentarbiah anak-anak mereka dan lebih untuk mencintai masjid itu sendiri lah. Itu yang paling utama. Di samping kita pun sebagai kata orang-orang masjid, kita pun perlulah menguar-uarkan apa-apa saja aktiviti di masjid, dan tentunya kalau boleh adalah aktiviti-aktiviti yang dapat menarik minat
remaja-remaja ini untuk datang ke masjid. Mungkin dengan cara pertandingan dan lain sebagainya lah tuan-tuan haji, yang bersifat Islamik begitulah. Tentunya lah disertai dengan hadiah dan sebagainya. Ustaz boleh beri sedikit jadual perjalanan harian Ustaz dan mingguan bermula daripada pagi hingga ke malam dan hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau jadual saya ni memang agak padat lah sebenarnya tuan haji. Jadual saya pagi tu 5.45 pagi saya dah bangun pagi. Selepas itu saya salat subuh. Selepas itu saya mulalah pergi ke tempat bekerja di Seri Gombak, dan selepas habis bekerja dan pukul 6 saya mulalah kata berkuliah di Masjid-Masjid Surau, mengikut hari yang telah atau mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak surau dan masjid. Setiap hari begitulah Tuan Haji. Last sekali apa kata-kata akhir Ustaz kepada masyarakat hari ini yang secara tak langsungnya kita ni banyak berpecah belah sebab banyak parti kan. Apa ulasan Ustaz dan bagaimana nak menyatukan mereka ni? Jadi yang ini kita harus mengambil pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah bercerai-berai. Ya, mungkin kita berbeza politik tetapi kita tetap disatukan dengan nama Islam itu sendiri dan kita tetap mengucapkan kalimah syahadat. Berbeza parti politik bukan bermakna kita mesti berpecah belah, tidak bertukar sapa dengan sesama kita. Apa yang pasti tuan-tuan Subhanahu wa taala tingkatkan ukhuwah persaudaraan kita sebagai umat Islam, kerana hanya itulah yang akan menguatkan kita di mata dunia. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa Ustaz nak sampaikan lagi? Tak ada janji. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz di InsyaAllah. next ceramah akan datang. InsyaAllah, insyaAllah.